Baik, kita pergi ke segmen politik tuan-tuan. PN dakwa BN guna jentera kerajaan. Wan Rosdi serah pada polis. Barisan Nasional Pahang sedang disiasat oleh Suruhanjaya SPR Pilihan Raya berhubung dakwaan parti itu menggunakan aset dan jentera kerajaan negeri sepanjang tempoh kempen PRK bagi Dewan Undan Negeri Pelangai. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, dakwaan dilemparkan oleh PN itu hanyalah mainan politik fitnah yang diamalkan mereka setiap kali musim pilihan raya. Setiap kali pilihan raya, itu saja modal kempen mereka. Fitnah saja. Cipta perkara yang tidak benar. Macam semalam pembangkang kata ada 4 adun BN nak masuk PN. Ada ke? Tak ada pun. Malah semua adun dah maklumkan sokongan tidak berbelah bagi kepada saya. Jadi isu guna kerajaan, jentera kerajaan ni saya tahu cuma fitnah. Saya serahkan kepada SPR. Dalam masa yang sama, Wan Rosdi berkata, minta Muhyiddin cermin diri sebelum sindir kerajaan UMNO DAP. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus melihat reputasi sendiri sebelum menuduh UMNO telah hilang arah, kata Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Ini setelah Perdana Menteri itu berkata UMNO kini dicelah kangkang DAP dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Rosdi yang juga merupakan naib Presiden UMNO berkata Bersatu sendiri telah membuat pakatan politik dengan DAP 2 kali pada masa yang lalu. Jadi, dia kena tengoklah track rekod parti dia sebelum kata orang lain. Sebab sejarah tak berbohong. Sejarah mengatakan mereka 2 kali dengan DAP sebelum PRU. Kita selepas PRU. Sebab tak ada kerajaan, boleh dibentuk dan kita menyahut seruan agung. Baik. Ya, betul. Tuan-tuan, sekarang ini kuasa Tuhan tuan-tuan. Isu yang banyak dimainkan oleh parti-parti politik ultra Melayu, termasuklah UMNO, adalah menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP. Yang menggunakan hujah dan menggunakan sentimen takut-takutkan orang Melayu. Orang Melayu ni tuan-tuan, bak kata Ustaz Wan Ji, orang Melayu ni adalah satu bangsa yang sangat mudah nak ditakutkan. Sebab itu orang Melayu ni dia ada hantu paling banyak. Macam-macam jenis hantu tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Tuan-tuan tahu hantu bangkit tak? Tuan-tuan tahu hantu bangkit tu datang daripada mana? Hantu bangkit tu dia katakan dia mengikuti tuan dia. Kan yang di dalam kubur tu sebenarnya dia bukan tuan. Rupa dia macam tuan. Tetapi dia sebenarnya hantu bangkit. Tuan dia dah meninggal, dah reput. So muka dia mereput. Tetapi dia hidup lagi sebab dia bukan manusia, dia jin. Asal usul hantu bangkit daripada hantu raya. Asal usul hantu raya daripada hantu lain. Saya tak ingat nama hantu tu. Yang diambil daripada hutan. Tak. Cerita orang Melayu ni, dia macam-macam jadi hantu. Kita ada pontianak, kita ada langsui, kita ada kuntilanak, kita ada toyol, kita ada pocong, kita ada penanggal, kita ada hantu raya, hantu tinggi, hantu pokok, hantu hantu gunung, kita ada hantu pokok pisang, kita ada hantu jantung pisang, kita macam-macam jadi hantu tuan-tuan. Kenapa cerita macam ni? Maksudnya secara budayanya orang Melayu ini adalah satu bangsa yang mudah ditakut-takutkan. Maka ciptalah satu hantu untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Jadi UMNO telah mencipta satu hantu. Hantu itu nama dia DAP. Jadi DAP ni diciptakan untuk menakut-nakutkan orang Melayu. So diceritakanlah dia begini rupanya menyebabkan ini. Kalau ni contoh cerita, kalau siapa yang tak tahu, cerita hantu penanggal. Hantu penanggal ni sebab saya dulu suka baca cerita Tamar Jalis. Kalau budak orang umur saya ni tahulah Tamar Jalis bercakap dengan iblis kan. Orang kata geng-geng tu lah kan. So hantu penanggal ni dia ada ciri-ciri dia. Hantu tinggi dia ada ciri-ciri dia. Pocong dia ada ciri-ciri dia. Kuntilanak dia ada ciri-ciri berbeza. Kuntilanak lain ciri-ciri. So DAP dia ada ciri-ciri dia. DAP ni macam ni, kalau dia keluar orang Melayu dia akan terpana, maka orang Melayu akan jadi macam ni, orang Melayu akan jadi macam tu, lepas tu orang Melayu akan hancur macam ni, orang Melayu akan hancur macam tu, orang Melayu akan macam ni, orang Melayu akan pakai seluar pendek selepas ini, akan ada orang Melayu akan masuk Kristian. Dia akan jadi. Saya bagi contoh ini contoh penglipur lara yang cerita hantu. Ini saya bagi contoh. Orang ini satu lagi orang bodoh yang menceritakan tentang hantu dia. Contoh, ada apek seluar pendek berkhutbah di Masjid Pulau Pinang. Setiausaha Agung DAP Anton Lelok menyela tindakan Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung kenyataan apek berseluar pendek akan mengajar agama di masjid. You see, faham? Cerita dia tak logik. Kan, kisah ni kita fikir, bodohnya cerita tu takkanlah apek seluar pendek nak mengajar di masjid. Bodohnya. Ya, bodoh bagi daripada 10 orang, bodoh bagi 8 orang. Tapi bagi 2 orang dia percaya. Dan mereka cukup perlukan 2 orang je. Dia tak perlu ramai. Dia tak perlu 8 orang untuk percaya. Cukup 2 orang ni percaya.
Oh, dia macam cerita hantu jugalah. Cukuplah seorang dua percaya. Lepas tu bila seorang dua percaya, itulah kau tak percaya. Aku sendiri dengar. Tuan-tuan, bab kata Hadis Iskandar, manusia di Malaysia ni dia ada dua kategori. Dia akan ada dua. Tuan-tuan yang menonton saya ni akan ada dua kategori. Kalau tuan-tuan sendiri tak pernah tengok hantu, sekurang-kurangnya tuan-tuan kenal seseorang yang rapat yang pernah tengok hantu. Betul tak? Kalau tuan-tuan sendiri pernah tengok hantu, kalau tuan-tuan sendiri tak pernah tengok hantu, ataupun tuan-tuan sendiri pernah tengok hantu, kalau tidak pun tuan-tuan kenal orang yang rapat yang katanya pernah tengok hantu. Betul tak? Itu cerita orang kita. So akhirnya dia buat cerita tu, DAP sebegini, DAP sebegitu. Tengok, kalau sekiranya DAP pemerintah pakai seluar pendek lah kita. Itulah dia. Ni cerita pengelipur lara ni, kita kata bangang cerita. Tapi itulah cerita hantu. Cerita hantu, cerita bangang. Tapi ramai orang percaya. Tuan-tuan. Tapi yang orang kena rasuk tu jin. Tu bukan hantu, tu jin. Mayat tak boleh hidup balik. Mayat tak boleh bangkit daripada kubur. Mayat dah kena seksa kat dalam kubur. Itu semua jin yang menakut-nakutkan kita. Dia takut. Jin ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk, orang kata apa, untuk beribadah kepada aku, Allah kata. Dan hasutan syaitan, hasutan iblis ni, hasutan jin tu sendiri sebenarnya lemah. Sangat lemah, tuan-tuan. Tetapi kenapa kita rasa takut? Kenapa kita ni macam lemah bila kita berhadapan dengan hantu? Sebab dia bisikkan dia tu lemah, tetapi kita lebih lemah daripada bisikan tu. Itulah sama dengan orang pengikut pentaksub PAS. Bila dia kata apek nanti seluar pendek pakai berceramah dalam masjid, orang yang bercakap tu dia sendiri tak percaya benda tu. Dia tak percaya, tetapi dia tahu daripada 10 orang dia tikam, at least 2 orang percaya cukuplah. 100 orang dia tikam, at least 10 orang percaya cukuplah. 1000 orang dia tikam, sekurang-kurangnya 100 orang percaya cukuplah. Bagi dia itu yang penting. Kan? Itu yang penting. Yang penting ada sebilangan percaya. Dan mereka ni akan menyebarkan cerita ini sehingga semua orang takut. Ingat tak dulu tuan-tuan, hantu kumkum? Mungkin budak-budak ni tak ingat hantu kumkum. Hantu kumkum ni, konon-konon cerita. Saya ingat lagi masa tu saya kecil. Mak saya ceritakan saya, kau dengar cerita hantu kumkum. Pernah keluar mastika. Hantu kumkum ni akan datang rumah kita. Dia akan ketuk rumah. Dia berpakaian, dia macam pakai purdah, tutup muka, dia nampak mata je. So dia akan ketuk rumah kita. Kum. Sebenarnya tuan-tuan, pada masa itu, dia orang buat cerita tu sebab pada masa itu, tahun 80-an, perempuan pakai tudung ni pelik. Pada masa itu, kumpulan Arkam, ingat Arkam? Yang Nada Murni, Hijaz, kumpulan Raihan tu semua bekas Arkam tu. Pada masa tahun 80-an, dia orang dah pakai purdah. Wanita dia orang dah pakai purdah. So bila pakai purdah, benda tu menakutkan. So dia buat cerita. Kan? Kenapa kum? Assalamualaikum. Dia nak berdakwah pada waktu itu. Okay, sesat tak sesat cerita lain. Dia nak berdakwah. Assalamualaikum tu yang kum. Sebab benda itu menakutkan. So dia orang buat jadikan folklore. Dia jadikan cerita kanak-kanak untuk menakutkan kanak-kanak pada waktu itu. Tuan-tuan, kita nak cerita. Samalah. Kisah ini sama. So, balik kepada cerita macam saya kata tadi. Untuk menakut-nakutkan DAP ini. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang cerita saya bawa kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, semua parti sekarang ini pernah bekerjasama dengan DAP. Ditakdirkan semua parti sekarang ini, yang parti besar lah, pernah bekerjasama dengan DAP. Tak payah sembang lah. Siapa pernah bekerja dengan DAP, tuan-tuan? PAS pernah bekerjasama dengan DAP tak? Saya nak tanya. PAS pernah ke tidak bekerjasama dengan DAP? PAS. Tuan-tuan, bukan setakat pernah bekerjasama. Daripada barisan alternatif masuk kepada Pakatan Rakyat, kan? Adalah satu di keadaan di mana mereka bersama suatu ketika dahulu. Tuan-tuan ingat gambar ni? Saya tunjuk gambar. Gambar ni ingat tak? Jangan sembang lah orang PAS. Ingat gambar ni? Siapa yang peluk Lim Guan Eng tu kalau bukan Haji Hadi? Pada masa tu, semua halal, tuan-tuan. Keluar dalil hadis itu, hadis ini. Keluarlah orang Cina yang boleh disokong. Haram sokong PAS, haram sokong UMNO. Halal undi DAP. Oh, keluar cerita dah masa itu. Keluar cerita. Dan disebabkan oleh keadaan itu, mereka sekarang dah tak ada modal. Mereka dah ketandusan modal. MCA dah bersama dengan DAP, Bersatu pernah bersama dengan DAP, PAS pernah bersama dengan DAP, UMNO sekarang bersama dengan DAP. Siapa lagi yang tak bersama dengan DAP, tuan-tuan?
Dia orang nak main modal DAP dah tak boleh. Sebab apa? Mereka sendiri pernah bersama dengan DAP. Kan? Siap comolot dengan DAP lagi. Kan? Jangan tak tahu. Akhirnya bila dia orang sendiri dah tak ada modal, so dia nak guna hujah apa nak kenakan kerajaan ini?